Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Baik, alhamdulillah hari ini Allah beri lagi kita kesempatan untuk berjumpa pada hari Ramadan yang kelima. Hari ini hari keempat kelima. Keempat. Okey, malam ni malam kelima. Baik, alhamdulillah. Jadi kita meneruskan modul 1 kita ni dengan topik apa hari ini. Semalam sebelum kita masuk pada yang baru ni kita recap dulu ya. Okey, kita recap sikit. Kalau dah tengok TikTok tu tak payah recap dah terus masuk. Tapi sebab hari ni bukanlah tak saja je kalau dah tengok pun saya akan recap. Tu pelawak je. Okey, kita belajar ni kan kita dah belajar tentang pecahan kalimah. Jadi kat mana kita sekarang? Hari ni kita di mana? Pecahan kalimah kita tahu ada 3 bahagian iaitu harf dan yang warna hijau, kemudian isim, kata nama, warna hitam dan juga fi'il. Ya? Tak apa. Oh, 3 hari bekerja. Padahal tu Salah share. Oh yelah. Sekejap. Stop share. Sekejap ya. Silap. Dia tadi tak keluar. iya begitu bilang. Ya, jadi nanti sorry Ustazah. Okay. Sekejap ya. Ada dia tak on lagi. Bukan tak on, tak masuk pula. Lambat sikit. Baik, kita recap sekejap sementara tu. Bahagian unable to connect lah. Okey, kita recap. Pecahan kalimah ada berapa? Ada 3, iaitu Ada 3 fi'il, isim, harf. kita mulakan dengan harf dulu kan. Harf, lepas tu Isim, fi'il. Isim. boleh dengar ke? Sekejap. Maaf ya. Sekejap. Share. Apa nak buat? Dia patutnya. Cuba. Okey. Ni je. Okey, nampak dah? Okey. Nampak Orang kat sini pun nampak, dekat online pun dah nampak kot. Nampak dah ya? Nampak. Okey. Jadinya kita tadi tengah cerita yang ni kan, harf, isim, fi'il. Baik. Semalam dan hari yang sebelum tu kita fokus kepada harf. Iaitu harf ni ada 2 jenis, kata tugas dan juga kata sendi. Jadi sebelum ni kita buat kata tugas yang kita dah buat semalam dan kemarin. Ada harfu jar. Dia ni bertugas untuk isim, kata tugas untuk isim sahaja. Maknanya harfu jar ni akan mengubah baris akhir isim yang datang selepas dia tu kepada majrur. Kedudukan dia tu daripada marfu' jadi majrur. Tanda dia kasrah. Jadi kita cerita dia macam ni. Kalau kita kenal harfu jar, kita boleh terjemah harfu jar. Untuk level ni, untuk modul 1 cukuplah tu. Jadi kalau kita macam kurang faham, tapi kita tahu majrur tu tanda dia kasrah, cukuplah. Itu je dulu ya. Kemudian kata tugas yang berikutnya kita belajar tentang harfu nasab. Harfu nasab ni
dia jadi mengubah baris selepasnya kepada kumpulan mansub ataupun kedudukan mansub. Jadi harfun nasab kita dah kenal dah semalam. Cuba sebutkan. Ada berapa? Yang ingat lagi. Okey, cuba Nora sebutkan. Nora nampak ada 4. Ada berapa? 4. Iaitu sikit je lah. Kalau ingat, tak apa. An, Anna, Inna, Lan. apa tu? Lan. Lan. Yes, macam itulah. Dan juga harfu jazam. Semalam pun kita cover harfu jazam. Jadi harfu jazam, harfu nasab, harfu jar ni kalau kita dah kenal, maknanya ini yang paling banyak jumpa dalam Quran. Kalau kita kenal, kita boleh terjemah. Katakanlah ni ada semua sekali ada 9 campur 4 campur 4. Berapa? 9 campur 4, 15. 9 campur 15. 8, 17. 17. 9 dan 4 campur 4. 9 8, dah. 17. 8, 17. Baik, ada 17 tu. Katakanlah kita dapat kenal 7, kita boleh terjemah 7 je daripada 17 ni. Okey dah. Okey. Atau kita tambah lagi nanti, kita buat latihan tu, kita jumpa. InsyaAllah kita boleh ingat 17 tu. Tapi 17 ni je ke yang dalam Quran? Tak ada. Tapi cuma 17 tu yang paling kerap kita jumpa. Kita akan jumpa selalu. Jadi jangan risau sangat kalau kita tak hafal. Kerana kalau kita baca Quran, nanti benda tu akan timbul. That's how kita punya pengetahuan ataupun ingatan kita pun bertambah. Dan bila kita kenal, macam kita kenal sesuatu orang kan, kita kenal seseorang. Banyak kali kita, first time jumpa tak kenal, jumpa lagi sekali, kenal lagi. Macam tu kita akan nampak peranan dia. Ya. Walaupun dia pakai apa pun orang tu kita kenal juga. Kan? Masa pakai tudung hitam ke, pakai tudung color lain ke, kita tetap kenal sebab kita selalu jumpa. Kata tugas. Baik, jadi bila kita dah selesai kata tugas ni, hari ni kita nak masuk yang kedua. Contoh yang kedua, bukan contoh, jenis kedua harf ini iaitu kata sendi. Kata sendi ni dia tidak mempunyai tugas lain. Maksud tugas tu dia tak mengubah apa-apa. Dia memberi makna dan dia menghubungkan saja dengan ayat-ayat ke, dengan satu perkataan dengan perkataan yang lain ke, macam tu. Baik, kita cuba terus pergi kepada muka surat 17. 17 kan? 11, sorry. Muka surat 11, kata sendi. Okay, tengok kat sini warna hijau. Kita masih lagi di zon hijau. Kata sendi ialah harf yang tidak mengubah i'rab atau baris akhir selepasnya. Maknanya, kalau kita nampak dia macam ni lah kita tak payah risau. Ini terjemahan dia. Okey, kita baca sama-sama. Thumma. Kemudian, okey. Fa. Maka. Lalu. Fa. Boleh Kemudian. dua. Terjemahan dia tu boleh dua. Sama ada maka ataupun lalu. Fa ni. Wa. Fa. Maka lalu. Fa. Wa. Wah. Dan. Maka Namun lalu. sedangkan. 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 Bila nak guna dan, bila nak guna sedangkan. Wow. Dan sedangkan. Wow. Lagging sungguh Kak Fatimah tu ke? Siapa Ya, saya. Tertinggal. Ya. Okey, tak apa. Baru masuk Ustazah. Baru masuk. Okey, tak apa. Ya. Maksud saya tu kita sekarang kat sini. Okey, boleh kalau sama. Boleh. Jadi wa ni kalau dia di bawah dia tu tulis ataf ataupun ISF, istinaf, terjemahan dia ialah dan. Tapi Dan. kalau di bawah dia tulis hal, terjemahan dia ialah sedangkan. Maknanya ada dua lah. Wow ni. Ini kata sendi. Dalam bahasa Arab ni. Macam tu maknanya ada wa, ada yang dan. Ada juga wa maksud dia sedangkan. Ada juga wa yang maksud dia demi kan? Demi. Nak dengar? Wal asri. Kita dah tahu yang tu. Tapi yang itu tak masuk dalam hal ni. Yang ini kita cuma sebutkan yang biasalah kita jumpa wa ni sama ada terjemahan dia dan ataupun sedangkan.
Istinaf ataupun hal. Lakin Boleh? akan tetapi. Hal. Memang sebut dia hal. Hal. Macam dalam bahasa kita, Hal. wow ni, wow wal hal. Kita selalu tak cakap wal hal. Kita kadang cakap wal hal dia ni bukannya tahu apa pun cakap dan contoh ayat kan. Kata masuk padahal ataupun padahal. Ni maksud dia sama. Ni wow yang mana ni? Wow ni kalau di bawah dia ada tulis hal. Maknanya terjemahan dia tak boleh dan saja. Terjemahan dia ialah yang lebih tepatnya wal hal ataupun sedangkan ataupun padahal. Baik. ATF tu ataf. Maksud dia ataf. Ini terjemahan dia dan saja. Bahasa kita tu dan. Maksud dia dan. Maksud ataf tu kita tak payah susah hati. Tak payah fikir. Ambil je. Bahasa Arab dah cakap macam tu. Kalau istinaf ni saya boleh ceritalah sikit. Istinaf ni macam permulaan. Macam bila wow yang diletak di permulaan. Macam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kita tak boleh mulakan ayat dengan dan kan? Betul ke? Kalau Betul. dulu saya belajar lah, tak tahulah zaman ni dah berubah ke apa. Bahasa Melayu kita tak boleh letak dan, tiba-tiba je dan. Tapi kalau maksud dan tu yang dalam bahasa kita tu lah, tiba-tiba je dan apa yang didankan. Tetapi dalam bahasa Arab, wow ni memang ada kalanya wow istinaf, dia panggil wow istinaf ni. Dia memulakan, kalau dia mulakan ayat ataupun dia mulakan perenggan ataupun permulaan benda yang baru, cerita yang baru, maknanya idea baru ke dalam ayat. Dapat faham tak macam tu? Jadi maksudnya macam contohlah, saya kalau orang yang pernah dengar cerita saya ni mesti akan kata tak ada lain. Tapi benda tu signifikan sangatlah kat saya kan, bila cerita P. Ramlee tu, Pendekar Bujang Lapuk tu kan, yang dia baca surat tu. Tu cerita dia orang tu tak faham tulisan. Itu yang nama Umi yang buta huruf. Tahu tak cerita ni? Kak Rosna tahu? Tahu. Kak Rosna tak tahu. Dalam online ni tahu tak? Tahu. Saya tengok Tahu. sikit je kan. Tahu, insyaAllah. Cakap Arab, dia dapat surat tu dia kata, dia cakap Arab dah. Sekali dia cakap Arab dah. Lepas tu dia baca, dia bunyi Melayu. Perkataan dia Melayu tapi dia bunyi macam Arab kan. Dia kata apa? Wal fadang fasiru. Tu memang itu trademark bahasa Arab. Tidaklah. Trademark bahasa Arab tu bila dia nak memulakan idea, memulakan cerita memang menggunakan wa. Jadi wow tu kita tak payah fikir jauh-jauh sangat, terjemahan dia dan. Tapi Dan. wow tu jenis wow tu wow istinaf, memulakan ayat. Jadi dalam bahasa kita tak ada equivalent, tak ada benda yang sama yang boleh kita terjemahkan wow tu. Jadi kita terjemah dan jugalah. Itu yang wal fadang fasiru tu. Ya. Jawab. Dekat bawah ni ada dia punya cara nak sebut tapi belum lagi. Belum lagi. Kebanyakan yang lapisan ketiga ni kita akan belajar dengan lebih lanjut dalam modul 2 ya. Modul 2 ataupun modul 3. Jadi jangan susah hati sangat. Ingatkan objektif kita iaitu modul 1 kita belajar kenal dan bila kita kenal kita boleh terjemah. Jadi sekarang ni nampak fa. Terjemah dia apa? Maka atau lalu. Kalau kita jumpa wa, terjemahan dia apa? Dan sedangkan. macam tu. Lakin. Akan tetapi. Yes, lakin akan tetapi. Innama. Sesungguhnya tidak lain. Okey. Tidak La tidaklah. Ni yang kena macam kita hati-hati sikit. Sekejap je nak. Lau. Mana? Tidak. Tidaklah. Lau. Okey. Tidaklah. La tidaklah juga. Tapi malam kita belajar apa la ni? Kat bawah dia tulis Tidak. M. Dazam.
Kalau la jazam maknanya tak sama maksud dengan Janganlah. nafiah. Tak sama. La jazam maksud dia apa? Janganlah. Janganlah. Tu kata tugas. Tapi la ni kata sendi. Disebut termasuk dalam kata sendi. Jadi terjemahan dia tidak. Tidaklah. Tidaklah. La tidaklah. Ma ada juga apa yang kan teacher? Ai belum masuk warna hitam tu. Nanti. Tu dah darjah 2 masuk balik je 1. Itulah tu. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Ya, betul. Jawapan dia pada soalan tu tadi ialah betul. Tu. Tapi yang ni kalau kita nampak dia warna hijau, je 1 kan. Kalau nampak warna hijau, kita terjemah dia sebagai tidaklah. Nanti Quran yang kita buat ni kan ada macam tu. Permulaan lah. Okey, lau. Jikalau. Kalau. Au. Atau. Atau juga. Yes. La. Dah, nescaya pasti. Atau pasti. Ni bukan jar. Kalau Kalau jar lah bagi. kalau dia jar, bagi. Betul. Seperti semalam kan? Kemarin kan? Kalau la bagi tu maknanya dia huruf jar. Tapi sekarang ni dia bukan huruf jar. Dia huruf taukid ataupun huruf jawab. Jadi boleh tak gunakan nescaya? Boleh, tengok konteks. Boleh tak gunakan pasti? Terjemahkan pasti? Boleh. Tengok juga kepada konteks. Baik, seterusnya. Adakah? Adalah. Adakah adalah, tapi adakah? Boleh kita kata apakah? Janganlah kita gunakan apa tu nanti ada perkataan lain. Yang ini kita gunakan dulu sebagai adakah. Jadi bila adakah ni terus kita nampak dia sebagai kata tanya kan? Yang dikata kalau tanda soal kita tak jumpa dekat dalam Quran. Simbol ni kita tak jumpa dalam Quran, kita tak pernah jumpa. Tapi kita punya simbol ialah macam huruf ni. Itu satu bentuk soalan. Tengok pula kat mana dia punya position dalam ayat. Melainkan kecuali. Okey. Illa. Melainkan. Atau kecuali. Baik, seterusnya qad. Benar-benar ataupun pasti. Qad benar-benar atau pasti. Ada kalanya huruf kata sendi ni boleh digabungkan. Maknanya kita jumpa dia dalam keadaan lebih daripada satu. Kadang-kadang kita jumpa wa, kita jumpa la, kita jumpa qad together. Kita jumpa contoh walaqad. Macam ni kita jumpa. Betul tak? Betul. Jadi bererti, sekejap saya besarkan sikit. Kadang-kadang kita jumpa macam ni. Walaqad. Betul? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Jadi sebenarnya bila kita nampak macam ni bererti ini satu kalimah. Wa satu kalimah, la satu kalimah, qad satu kalimah. Jadi kita kena terjemahkan tu satu Sedang dan pasti dan nescaya benar-benar. Dan Benar-benar pasti. apa ni? dan Nampak tidaklah macam pasti. 3 hal saja tapi Dan tidaklah pasti. Okay. tapi ada 3 kalimah. Padahal nampak macam satu je, dekat-dekat ni kita nampak satu. Sebenarnya ada 3 kalimah di situ. Tapi 3-3 tu adalah harf. Jadi kita beri terjemahan tu satu demi satu lah. Okey. Nampak Baik, cuba kita tengok contoh lah. Kalau kita dah tahu ni, kita tengok contoh. Ada soalan tak sementara tu? Sebelum kita pergi pada contoh. Lakot tu bukan Makcik Haji, Makcik soalan. Lakot je pun maknanya 2 kalimah. Kalau soalan Makcik ialah kalau ada 2 je, lakot je. Lakot je. Saya benar. Pasti benar. Pasti benar. Benar pasti boleh. Benar pasti boleh. Boleh. Nescaya pasti, nescaya benar-benar. Kita tengok pada keadaan. Ni selalu tak kita jumpa perkataan qad ni? Lalu.
Qad Hmm. Qad aflaha. ja'akum. Kita selalu baca Qad aflaha man tazakka. kita dengar. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Maksudnya pasti, hampir. Ya, solat. Masa dah kena solat dah terus. Bila dengar je iqamat tu dah tak ada lagi dah. Lepas tu doa. Terus je solat. Itu kalau ikut sunnah dia gitulah. Maknanya tak payah ada lagi doa selepas iqamat. Orang kata doa selepas azan ada. Waktu tu waktu saja berdoa. Tapi bila lepas iqamah dah tak Tak ada payah. doa. Terus. Ya. Itu sunnah dia. Sedang solat sunat, kalau sedang solat sunat, orang iqamah tengok pada keadaan solat sunat kita. Kalau dah nak habis, kita terus bagi salam. Tapi kalau kita baru nak mula, kita beri salam terus masuk sah. Dia cara itulah. Yalah. Kita teruskan solat sunat kita tu. Sebab bila dah panggil qamat, maknanya qad qamatis solat. Dah benar-benar dah hampir sangat dah nak dirikan solat. Kalau tengah solat sunat tu macam lagi banyak lagi rakaat dia kan. Macam baru mula ke apa, memang kita sebenarnya lebih utama untuk kita beri salam dan masuk saf. Jangan kita teruskan solat tu. Tapi kalau kita dah hujung, maknanya kita sempat kan, kita terus beri, kita habiskanlah, kita habis solat sunat kita tu dan masuk. Okey, seterusnya kita tengok contoh harf ataupun kata sendi. Yang berikut adalah contoh-contoh harf bersama contoh kalimah yang menyusulinya. Perhatikan bahawa tidak terdapat isim atau fi'il mudhari' berkedudukan mansub ataupun berkedudukan fathah ke atau majrur ke atau majzum. Asobin. Atau seperti hujan lebat. Saya mohon kalau belum nak, macam kalau nak cakap dulu lebih daripada saya, kita tutup dulu Maksud saya nak ke depan lah. Kalau kadang-kadang orang dah tahu maksud saya tu macam ni, bukan saya marah. Tapi macam ni, kalau kita dah tahu, jadi kita cuma nak teruskan buat latihan tu, maknanya bukan nak ikut. Kalau saya baca tu, jadi kita mute. It's okay. Boleh je. Cuma saya mohon mute-kan lah ya. Nanti kalau nak jawab, macam kita buat latihan, tu buka balik mic. Alright? InsyaAllah. Jadi yang pertama ni contoh. Au kasayibin. Apa yang dalam contoh ni, apa yang kita nak perhatikan? Kita nak perhatikan tidak terdapat isim ataupun fi'il mudhari' yang berkedudukan mansub. Maknanya yang berbaris fathah ke, ada baris kasrah ke, tak ada. Dia tidak mengubah apa-apa. Dia cuma memberi makna je lah kepada ayat ni. Contoh au kasayibin. Jadi atau seperti hujan lebat. Seterusnya am lam tunzirhum. Jadi kat sini ada dua kalimah, maknanya satu am atau lam tidak. Okey, ini yang berbaris sukun ni disebabkan lam ni. Lam tunzirhum. Am ni tak ada apa-apa. Macam itulah. Maknanya jadi tak mengubah apa-apa. Okey, jelas tak? Setakat ni? Ni boleh jawab. Jelas tak, Makcik? Jelas. Jelas. Okey. Dia ni, okey macam ni kan, am tu. Tu maksudnya kalau tak jelas, boleh tanya insyaAllah. Alhamdulillah. Am ni, dia macam beri makna dia tu lah. Makna dia apa? Atau. Dia tak ada apa-apa perubahan. Dia tak menyebabkan, memang dia tak boleh menyebabkan apa-apa kepada huruf lain pula. Okey. Ini kata tugas. Okey, kita tengok yang di sini. Okey, ni kan. Thumma yumi. Maknanya dia ni tetap baris dhammah. Kemudian ia mematikan kamu. Dia tak jadi pula kerana ada dia ni summa yumita ke. Dia tak jadi baris fathah. Ataupun dia kata sebab dia ni, dia jadi summa yumit ke. Tak ada. Jadi summa yumitukum. Baris asal tu kekal. Biasa je. Tak bertukar. Okey. Seterusnya contoh fa. Fatakun nara. Dia ni apa dia? Fa. Fatakun, maka takutlah oleh kamu. Maka takutlah oleh kamu akan api.
Ini yang penting apa? Kita kenal fa, kita boleh terjemah fa. Kita kenal huruf kata sendi yang lain tu, kita boleh terjemah. Okey, wa ma yakhda'una. Mana yang saya maksudkan ada dua kalimah. Jadi kita senggatkan dia ataupun kita buat bubuh slash macam tu. Tapi kerana waw hal, terjemahan dia ialah sedangkan. Kan ma ni tadi manafiyah, jadi maksudnya tidaklah. Yes. Tidaklah. Dan tidaklah, sedangkan tidaklah. Mereka menipu. Lau yu'ammaru. Jikalau. Ada lau kan? Ada huruf lau ni. Tapi dia tetap baris dhamma. Dia tak pula macam kalau huruf nasab, dia ada an. Dia akan jadi apa sebelah dia ni? Dia akan jadi baris fathah ni. Kalau ada an, huruf nasab. Tapi sebab ni huruf kata sendi biasa je. Dia juga dipanggil sebagai huruf masdar ni. Dipanggil, dia tak mengubah apa-apalah. Dia cuma berikan makna je lah. Kalau kita cuma tinggal buat apa? Berikan makna, terjemahkan. Lau maksud dia? Jikalau. Sedikit persamaan dengan bahasa kita, lau. Jikalau. Kalau kan, senang sikit lah. Walakin yu'akhidhu. Jadi, ada dua kalimah dekat sini. Satu, lakin akan tetapi ia menghukum akan kamu. Okey. Wa makhtalafa. Apa sama juga ada ni huruf apa? Maksud dia apa? Sedangkan. Tak, yang ini dan sebab ataf saja. Dan tidak telah berselisih oleh ia. Okay, saya zoom out sikit yang bawah dan saya zoom in semula. Innama ya'murukum. Innama, terjemahan dia Sesungguhnya maksud sesungguhnya tidak lain. sesungguhnya tidak. Apa maksud dia cakap bahasa Melayu yang normal harian ni? Kalau kita kata sesungguhnya tidak lain. Hanya ia. Apa dia? Hanya ia. Hanya ia. Okey, ada lagi jawapan contoh lain? Sebenarnya. Okey, tak kurang tepat. Cukup baik. Sesungguhnya tidak lain. Ada siapa nak cuba jawab? Kalau dalam Quran kata sesungguhnya tidak lain tu apa maksud yang diberikan? Hanya ialah. Tak tahu. Benar ialah. Sebenarnya tak tepat. Dia maksud dia apa tahu? Kemestian. Dia maksud dia tidak dapat tidak mesti macam tu. Tidak dapat tidak, ia mesti macam tu lah. Sesungguhnya tidak lain. Innama ya'murukum, sesungguhnya ia menyuruh akan kamu. Maknanya dah semestinya. Tak mungkin yang lain, mesti macam tu. Ni ayat ni tentang iblis lah, tentang syaitan. Innama ya'murukum bil fahsya bisu'i wal fahsya. Betul? Bisu'i wal munkar. Sesungguhnya tidak lain, ia hanya mengajak kamu, menyuruh kamu kepada keburukan. Isu buruk. Maknanya dia maksud dia semestinya. Tidak dapat tidak, ia mesti macam tu. Sama juga kalau Allah cerita tentang innamal mu'minuna. Sesungguhnya tidak lain. Orang-orang yang beriman itu. Dia mesti macam ni. Dia macam ada ciri-ciri lah. Selalunya kalau innama ni. Illa. Melainkan. Melainkan ataupun kecuali. Dua-dua boleh sebab dua-dua ni dalam bahasa kita maksud dia sama. Illal fasiqin contoh. Kecuali orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Ya. Ada. Faqad dhalla. Jadi ada dua kalimah kat sini. Benar-benar telah sesat. Maka benar-benar. Maka benar-benar.
fa tu maka qad tu benar-benar Benar-benar. dah huruf. Pasti. Tapi the one yang tengah kita tengok contoh ni ialah huruf qad. Dia boleh Qad. datang dengan fa together dengan huruf lain macam saya kata tadi. La, Qad. la Maka benar. macam ni. Selalulah kita jumpa dia 3 huruf. Wala qad dan benar-benar pasti. Jadi nampak macam satu perkataan sebab dia duduk clump together. Dia duduk sama-sama. Tapi sebenarnya ada 3 kalimah, 3 perkataan. Ya, betul-betul. Benar-benar satu, pasti satu. Pasti. Salah satu mukjizatnya betapa tinggi dan kayanya bahasa Quran ini. Satu perkataan, satu huruf je tapi dia memberi maksud yang banyak. Macam ni dah kalau kita adakah ni Ada. soal dia lebih kurang macam tu tapi Andal tahu. ni tidak dianggap simbol, dianggap sebagai kalimah. Ni adalah satu kalimah. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka? Maknanya dalam ni ada 3 kalimah. Ni termasuk satu kalimah lah. La waladhdallin. Jadi ni yang the one in focus. Dan tidak Malam. yang sesat. Dan tidak sekalian yang sesat. Okay ya? Alright. Jadi bila kita dah faham, ada soalan setakat ni sebelum kita pergi buat latihan? Atau ada yang dah siap dah latihan sebab dia ada buku? Dah siap dah latihan. Di buku tu lah. Okay, muka surat sebelah Mak Ji. Kita buat latihan 5. Ada orang yang excited dalam kelas ni. Dia nak buat. Baguslah. Alhamdulillah. Baik, latihan 5 harf kata sendi. Maknanya apa yang kita buat tadi kalau kita ingat. Kalau tak ingat boleh je selak-selak muka surat belakang ya. Baik, kita cuba berikan makna. Ni kita buat sama-sama. Kita boleh buka mic dan kita boleh jawab sama-sama dengan sebab apa kita nak terjemahkan harf di bawah sahaja. Seperti contoh pada permulaan latihan. Innama sesungguhnya Tidak. baik ma maksud dia Tidaklah. 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 13. Ke surat 13. Oh, satu je yang kaedah, buku kaedah. The same book. Muka surat 13. Mak Ji tak jumpa. Aisyah tolong Mak Ji. Dah. Latihan. Okey. Okey, innama sesungguhnya tidak lain. Jadi terjemahan mak dia Tidaklah. Tidaklah. Ya, tidaklah. Secara lisan aja ni pun boleh. Kalau dah tahu tak payah tulis pun tak apa. Fa Maka illa melainkan kecuali boleh melainkan boleh. Wa ataf dan thumma kemudian Kemudian. la nafiyah tidak salah. tidak Tidaklah. tidaklah Nafiyah. Abud kena tengok sini bawah ni. Okey. Au atau lakin Akan Akan tetapi. tetapi Bukan tetapi. qad Benar. benar-benar benar pasti Pasti. pun boleh. Am Atau. lau. Jikalau. Kalau kita kata kalau jikalau tak, jikalau tu lebih formal lah. Kalau pun betul. Lau aja tu bahasa Arab je. Akan tetapi. Kalau cerita Hindustan pernah dengar lakin Lekin. kan? Lekin. Tak apa je macam kalau cakap tengok cerita Hindustan juga ustazah. Kadang taklah tengok sangat tapi tahu. Yalah. Ini kan Allah bagi kita telinga, mata, akal. Betul. Sangkut juga faham pula. Dapat tahu bahasa ustazah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita cuba buat yang ni, maknanya dia bergabung, huruf ni bergabung dengan perkataan lain. Okey, kita cuba yang satu. Siapa nak cuba? Jawab je. Wal hijaratu. Kita saya panggil yang dekat dalam kelas ni dulu, yang fizikal.
Baik, siapa nak cuba ni? Mak Ji. Okey, Mak Ji nak buat. Wal hijaratu. Betul. Dan batu-batu itu. Okey. Fa arsalna Abdul Rahman. Mengutuskan. Lalu ini sesuatu lah. Lalu atau maka. Boleh. Lalu telah mengutuskan oleh kami. Illa yadhunnuna. Siapa nak buat lagi? Kak Rosna. Yang ni. Kecuali Kecuali mereka menyangka-nyangka. Qad qalat. benar-benar tidak berlaku. Puan Fatimah jawab tadi, benar-benar telah berlalu oleh ia. Baik, saya pergi yang bawah tu. Nak tengok, kita tengok skrin ke kita tengok buku? Tengok skrin Lakin yu'akhidhu. Lakin apa dia? Terjemahan dia? Akan tetapi. Akan tetapi. Yang tadi tu, yang Hindustan tu. Akan tetapi ia mengambil. Wassama'a. Dan langit itu. Betul. Dan langit itu. Am taquluna. Atau kamu mengatakan. Atau kamu mengatakan. Atau kamu mengatakan. Betul. Ni Mak Ji. La yu'minuna. Ya, tidaklah mereka beriman. Tidak je tak boleh ke? Boleh juga. Betul juga. Okey, kalau tidak je. Baik, Kak Siti Nazra. Innamal masihu. Tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Tidak lain. Al-Masih. Ni macam memang belum nampak lagi dalam ayat sebab sikit je. Tapi cuma kita dapat, tahulah inama tu maksud dia sesungguhnya tidak lain. Tidak lain. Memang tak faham sangat lagi. Ada yang boleh faham, ada yang tidak. Okey, ma yash'uruna, cuba Cik Zailan. Tidaklah. Baik, Alhamdulillah. Okey, baru Cik Zainal au Nasara. Dia terbalik je, ada 2 orang kat dalam ni. Satu Cik Zailan, satu Cik Zainal. Alhamdulillah. Baik, cuba. Atau orang-orang Nasrani. Ini pun ada persamaan dengan bahasa kita. Kan? Ujung dia tu au sama dengan atau. Yalah, kalau kita nak ingat, ini salah satu cara lah. Summastawa. Okey, siapa lagi dekat dah lah yang lain ni semua dia dah tak payah. Tak apa, kita teacher panggil yang online ya. Summastawa. Okey, Mak Ji juga angkat tangan, terpaksa bagi. Baik, kemudian telah menuju oleh ia. Okey, Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada perkataan seterusnya. Lau yu'ammaru. Salah. Datin Sri betul. Kalau. Lau. Apa Ia atau? Jikalau. 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 Qad salafa. Benar. Betul. Makcik. Abud dekat dalam ni pun betul. Benar-benar telah berlalu oleh ia. Fayakhruju. Maka ia keluar. Ia keluar. Okey, bila nak guna lalu, bila nak guna maka. Dalam mubayyinah ni biasa kalau kita guna maka, kalau dia fi'il mudhari' ke macam tu lah ataupun dia terjawab ke ya. Tapi kalau dia lepas tu FD macam ni tadi. Fa arsalna. Kalau selepas dia tu salah. Ni macam ni FD fi'il madhi. Ni biasa kita gunakan lalu. Kalau fa yang selepas dia tu fi'il madhi. Okey, yang mana dah tahu fi'il madhi, alhamdulillah. Siapa yang belum tahu fi'il madhi, alhamdulillah juga nanti kita ada peluang untuk belajar apa dia fi'il madhi. Okey, buat masa ni kita baru tengok half. Baik, seterusnya Boleh tak, Ustazah? Ya? Nak tanya, apa ni latihannya ini tak ada dalam buku lama ya? Tak ada. Ni yang baru. Sebab tu saya kata tengok skrin. Tapi latihan dalam tu cuma macam bagi senarai je kan? Betul? Buku lama. Saya pun tak ingat dah buku lama macam mana. Yang buku lama. Ya ke buku lama tu? Lepas tu terus latihan 6.
Latihan 5, latihan 6 cuma dia tak ada yang ni lah yang Ustazah bagi. Yes, tapi cuba kita buat dekat skrin lah kalau gitu boleh. Okay. Tengok Baik, skrin. Ustazah. Nanti buku tu boleh buat kemudian nak isi-isi atau kalau boleh laju, alhamdulillah. Kalau tidak boleh buat secara nantilah slowly. Okey, Atta Ja'alu ni terjemahan dia apa? Adakah Adakah Adakah? Kamu menjadi Bukan engkamu dekat sini engkau. engkau. Adakah engkau menjadikan? Ada soalan dekat ni ke di chat ke? Sekejap saya tengok. Tak ada Okey. Apa beza kamu dengan engkau tu? Kamu ramai, engkau Seorang. seorang. Kalau kat dalam bahasa kita ni kita tak nampak, tapi saya nak bezakan macam mana? Dia nak bezakan tu jadi engkau tu maksudnya you seorang, engkau seorang. Seorang lah. Orang yang kita lawan cakap tapi seorang. Kalau kamu menunjukkan ramai, itu je beza dia. Okey. Belum masuk. Untuk modul 1 ni belum masuk lagi. Tapi dah tahu tu siapa yang dah masuk, alhamdulillah. Baik. Latihan 6 harf kata sendi. Sekarang kita tambah lagi sikit. Kita buat terjemahan. Kita buat cari. Ini latihan 6 ni kata sendi sahaja. Okey. Okey, cuba kita tengok dalam ayat. Maknanya kita tengok ni dalam ayat. Harf-harf tersebut, huruf tu semua dalam ayat. Di dalam ayat ni, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nampak macam ada satu tapi sebenarnya ada dua kat sini kan? Okey, dipisahkan dengan slash tu kat sini. Jadi cuma yang satu ni je yang kita nak diterjemahkanlah kata sendi sahaja. Baik, kat satu dah diberi contoh, adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka? Okey, ni terjemahan dia apa? Atau Lain atau tidak? atau tidak engkau mengancam akan mereka ni tidaklah Mereka Tidaklah. tidak mereka beriman. Jadi cuba kita baca semula. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka atau tidak engkau mengancam akan mereka, tidak mereka beriman. Itu maksud dia tu. Yang kita diminta untuk terjemah yang ni je lah. La. Tapi bila kita dah terjemah tu, kita bacalah semua. Semoga dapat keberkatan. Semoga kita terus nampak ayat-ayat ni. Bagi yang dah hafal tu, kita hafal je tapi kita belum nampak. Ni kita timbullah perkataan-perkataan yang kita dah pelajari. Saya rasa ramai yang dah hafal Baqarah ni. Sebab awal-awal. Yang awal-awal. Mungkin surat 1, 2, 3 tu macam very familiar maksud saya. Surah tu belum lagi. Ya, tak apa. Dan umur kita bukan umur menghafal. Tapi familiar. Kita biasa dengar. Kita biasa baca. Tu maksud saya. Walakin la ya'lamun. Jadi ada dua kalimah kat sini. Dan tetapi akan tetapi. La tidaklah tak mereka mengetahui. mengetahui. Right, seterusnya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan tidaklah Waw ni waw hal. Betul ke Dan? sedang Betul, Tatin Sri. bukan Sedangkan lalu sedangkan Ma tidak tidaklah Tidaklah. ta'una mereka menipu illa Melainkan melainkan anfusahum akan dan diri. diri. Ada siapa nak buat ni? Cuba je. Tak payahlah Abdul Rahman. sesungguhnya Dah buat dah jawapan buku awak tu. tidak lain. Siapa nak cuba kat Nama sesungguhnya tidak lain. Okey, sesungguhnya tidak lain. Betul. Baca habiskan. Terjemahkan seluruh ayat. Sesungguhnya tidak lain kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Alhamdulillah. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan.
Okey, seterusnya fahumlah yarji'un. Siapa peserta online yang nak cuba? Online. Fahumlah yarji'un. Ada? Maka mereka Maka tidaklah mereka kembali. Mereka tidak Tidak, Tidaklah. yarji'una mereka kembali. kembali. So, mereka tidak mereka kembali. Bila kita dah boleh buat ni macam pendek-pendek macam ni kan. Faham tak maksud yang ni? Dah faham tak? Mereka tidak Tak sepenuhnya. Maka mereka tidak mereka kembali. Dapat tak faham ayat tu? Faham kan? Mereka tak Faham. kembali lah. Maka mereka tidak kembali lah. tahulah fa ni, tahulah la tu. Cukuplah tu. Walau sya'allahu la zahaba. Jadi Dan lau jikalau jikalau telah menghendaki oleh ia oleh Allah la tidak telah melenyapkan oleh dia. la tapi secaya. Dia ada la pendek. Betul. La jawab. Ada sampai titik. La jawab. Dia bukan la nafiyah. La lagi satu. La nafiyah. Ada alif. Di la Ya. ada alif. Ya. Kan? Pasti. Oh, nescaya. Kalau la ni, okay, ni bukan. Tapi kalau la nafiyah ada alif. Rupa dia pun tak sama. Dia selalu dia terpisah, dia tak bersambung dengan huruf lain. Baik, seterusnya ayat di bawah ni, summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian Ia mematikan akan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu, akan kamu. Ataja'alu fiha Adakah menjadikan pada adanya au kasayyibin atau seperti hujan lebat. ya. Baik. Tengok dekat yang bawah. Walaqad ataina Musa. Jadi ada 3. Satu kalimah. Dan Satu kalimah. Qad satu kalimah. dan La benar-benar benar-benar pasti. Kalau dia bercantum macam ni, cara kita tulis tu kita buat nombor 1 tu yang daripada kanan ni lah. Ni nombor 1. Macam tu. benar Nombor 2. pasti. Nombor 3 pasti. Telah mengurniakan oleh kami akan Musa. Dan benar-benar pasti telah mengurniakan oleh kami akan Musa. Illa an yasaddaqu. Illa Kecuali anda belajar bahawa yasaddaqu, mereka memberikan kelepasan. Innama nahnu mustahzi'una. Innama Sesungguhnya tidak tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Kami adalah orang yang mengolok-olok. Baik. Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, kita terus lagi. Banyaknya latihan. Tapi itulah latihan. Kalau tak latih, Kang, macam mana pula? Bila lagi nak berlatih tak? Latihan 7 ialah latihan yang menghimpunkan pelajaran daripada hari sesi kedua sampailah hari ni. Buku lama tak ada. Dalam buku lama tak ada. Jadi memang kena tengok skrin. Siapa yang ada buku lama, dia kena tengok skrin lah. Apa nak kena buat ni? Terjemahkan harf dan tuliskan kod i'rab yang bersesuaian pada garis kosong di bawahnya. Siapa yang boleh? Maknanya siapa yang dah pernah modul 1 tu bolehlah buat yang bawah 3 ni, yang lapisan ketiga ni. Tapi yang baru belajar hari ni, baru belajar tahun ni dengan modul 1 ni,
buat je, terjemahkan je yang warna hijau ni setakat yang kita boleh. Baiklah, untuk tu saya bagi masa 3 minit je. 4 minit. Boleh? Tak payah. Buat sama-sama je. Boleh? Ataupun sebab ramai yang tak ada buku baru Buku lama tak ada Tak macam ada. ni. Baik, jadi kalau begitu kita buat straight away. Kita buat terus latihan 7 ni bersama-sama on the screen. On the screen. Jadi kena tengok pada screen lah. Jangan tengok buku lain. Tak payah cari kamus pun. Tengok kat situ je. Okay. Kalau tak ingat, tak apa. Biasalah. Saya bantu. Okey ya. Baik, kita mulakan perkataan yang ada di skrin ni. Ni ikut kata cikgu lah ni. Kalau cikgu nak pergi ke bawah ke tepi ke. Kalau tengok skrin tak ada masalah. Dia kalau tengok buku tu nanti menyanyo kata. Tempat lain. Mengajar. Menyanyo. Okey, kita buat yang pertama ni. Lan yadkhula. Lan Tak sekali-kali. Sekali-kali. tidak sekali-kali ia Never. masuk. Tak sekali-kali ia masuk. Baik, Abdul Rahman kata huruf nasab. Betul. Huruf nasab. Okey, seterusnya saya pergi sebelah kiri saya. Jadi baris atas kan, teacher? Ya betul. Dia menyebabkan baris fathah. Ni kata tugas. Huruf nasab ni kata tugas. Illa yadhunnuna. Melainkan Melainkan. Boleh, kecuali boleh. Ini huruf sendi, kata sendi bukan kata tugas. Illa yadhunnuna. Melainkan dia menyangka. What is? Ni, lan. NSB, betul. Nasab. Bil ghaibi. pada yang gaib. Dengan yang right. Kepada yang gaib. Biasanya al-ghaib ni datang dengan perkataan beriman. Mereka beriman ni lepas dia mesti ada B. B yang selepas kita terjemah kepada. Kalau B yang selepas bismillah macam bismillah tu kita terjemah Dengan. Kalau B ni sebelum dia perkataan tu ada beriman, macam contoh yu'minuna. Okey, ataupun aku beriman. B selepas perkataan beriman kita terjemah sebagai kepada. Okey. jangan terjemah dengan. Kalau selepas beriman lah. Saya terus pergi lakin yu'akhidhu. Tengok skrin. Lakin yu'akhidhu. Terjemahan ke? Akan tetapi ia menghukum. Ini ialah huruf istidrak. Tak apa Mak Ji kalau tak kan Mak Ji kita tengok yang ni skrin lakin akan tetapi. Kalau lakin yu'akhidhu. Saya tak ikut turutan dalam buku tu Mak Ji. Mak Ji buku lama ke buku baru? Mak Ji buku baru kot. Baru. Mak Ji punya baru. Akan tetapi. Okey. Sekarang saya pergi sebelah. Tapi kata sendi kan, teacher? Ya. Okey. Kata sendi. Okay. Alal malaikati. Atas para malaikat. Jar. Garis bawah. Jar ni menyebabkan ni baris bawah. Jadi kata tugas. Okay, enjoy je the lesson. Sit back. Siapa jawab secara lisan je. Tak apa, betul. Sometimes tak payah susah hati sangat nak tulis yang tu. Sebab jawapan dia kita dah buat sebelum ni. Dah. Memanglah kena macam, tapi malah lah nak study balik. Macam tu kan. Faham. Tapi okey je sebab Quran ni kita akan jumpa, kita baca. Dia full balik. Binari. Dalam Dalam. neraka. Dalam huruf jar. Tapi kalau ulang pun taklah rugi kan? Kalau tu Pengukuhan, yes. la yu'minuna.
Ni nafian. Tidaklah Nafian. mereka beriman. Tidaklah. Tidak. Hmm. Tidak. Tidak. Taklah boleh kalau Tidaklah. apa ke? Oh, tak payah. Boleh, tak ada pun tak apa. Tidak mereka beriman. Cuma Tidak. kalau masa kita bila ada lah tu macam apa? Bahasa Melayu tu. Tidaklah. Please. Tidaklah. Kalau tidak ada pun, maksud dia masih sama. Dia lebih sikit lah cakap boleh lah. Dia cakap lah kan. Ila nafsin. Kepada. Kepada. Tengok skrin. Kita tengok skrin. Sebab saya ni random macam ni nampaknya. Kepada suatu diri. Jadi ila huruf Jar. Jar. in tattabi'. Sesungguhnya Sesungguhnya. kau mengikuti. Kalau sesungguhnya ada syaddah. Sekarang ni tak ada syaddah, baris sukun. Jadi terjemahan dia Bahawasa. Jika bahawasanya ada syaddah juga. Bahawa. Yes. Bahawa. Bahawa. Jika ataupun sekiranya. Sekiranya. In. jazam. Dia huruf jazam. Sebabnya baris sukun tu kan. Maknanya huruf jazam lah tu. Jika engkau mengikuti. Au nasara. Atau Atau orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Atau orang-orang Nasrani. Min rizqin. daripada Daripada rezeki. harta. Rezeki. Huruf Jar. jar. Okey, majrur. Ada jar je mesti majrur. Ada jar je majrur. Dia sihir yang senang. Yes, betul Mak Ji. Yang ni. Okey, mirizkin. Tanya pertanyaan tu. Dia ni yang disebut sebagai menjebakkan dia majrur. Ni tanda majrur lah ni. Bawah. Jadi kalau ada asal dia rizkun. Tapi disebabkan ada harfu jar, dia tak jadi rizkun, dia jadi rizkun. Miskin. Siapa yang letak baris tu dalam Quran? Ialah maknanya Allah punya kalam, dia dah cakap macam tu. Kita kenalah. Kita akur je lah. Bukan saya yang pandai-pandai buat undang-undang ni. Nak bagi susah. Remember ayat semalam? Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk menyulitkan engkau, untuk menyusahkan engkau. Wal yaktub. Jadi wa Wa. dan Hendak. lam sukun. Hendaklah. Jazam. Hendaklah. Dia menyebabkan apa ni? Kita nampak ni ada sukun. Sukun. Jazam. Huruf ni huruf apa? Huruf jazam. Huruf jazam. Jadi dan ni huruf ataf ke, istiqnaf ke, tak kisahlah. Kita letak je ataf. Dan hendaklah. Dan hendaklah ia menulis. Okey, seterusnya fayakhruju. Maka Maka ia keluar. Right, maka ia keluar. Kama sali. Seperti perumpamaan. Perumpamaan. Perhatikan dia baris bawah. Jangan. Jadi huruf jar. Jar. Kalau ada jar, yang ini jadi majrur. Majrur. Lau yu'ammaru. Okey, tak ada berubah. Jikalau ia dipanjangkan umur. Apa dia? Jikalau Yes, jikalau ia ia dipanjang dipanjangkan umur. Lillahi. Bagi Allah. Jar. 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 Bagi Allah. Okey. Ataja'alu. Adakah kau menjadikan Adakah engkau menjadikan janjikan binasi bagi bukan dia manusia. pada manusia boleh dengan manusia. Kita tengok konteks lah lebih luas lagi. Manusia. Jar. Manusia ke? Kita tak tahu. Jar. Jar. Jar.
Sin tu baris bawah. Dia memajrurkan. Baik, seterusnya lakum. Tengok dia kata kat sini majrur. Maksudnya ni Bagi. jar. Jadi kalau jar terjemahan dia bagi kamu. Bagi kamu. Kita selalu sebut ni perkataan ni. Macam kalau orang cakap Jazakillahu khairan, kita kata walakum. Barakallahu fikum walakum. Tak tahu nak sebut yang Melayu tu, cakap yang tu je, walakum. Dan bagi kamu juga, maksud dia. Lakum dinukum waliyadin. Kita selalu baca dengar ni. Jadi dah tahu dah tu lakum. Ustazah, Mat lakum. macam ni tau kata yang lakum tu apa? Perkataan majrur. Tengok dekat mana? Ni MJR ni. Kalau Kedudukan. dalam Quran kan tak ada MJR ni, kita tengok daripada ni saja lakum. Lakum. Biasa kalau la ni bagi. Domir. macam mana tak dengar soalan tu? Macam kalau dalam Quran tak ada bawah yang MJR semua ni. Kita nampak lakum. Macam mana tahu kata la ni adalah untuk kata bagi, bukannya la tu sebagai pasti atau nescaya. Memang tak boleh macam tu. Oh, tak boleh. Dia mesti Memang lakum tu bagi kamu. yes, lakum tu bagi kamu. Sebab apa? Kalau yang nescaya pasti tu, yang ini bukannya tak semestinya isim. Dia mesti ada. Kadang dia biasanya kalau la yang jawab tu, la apa tu yang nescaya tu selepas Nescaya tu. ini memang isim. Oh, okey. Dia ni domir kan? Ah, Belum sampai lagi. Okey, besok insya-Allah. Okey, okey. baik. Taquluna. Atau Atau kamu mengatakan. Atau kamu mengatakan. mengatakan Ala siratin. Atas suatu jalan. Ini huruf jar. Dia pun tandakan kat situ. Nampak bezaan. Ayyunazila. Bahawa Ia menurunkan. bahawa Dia menurunkan. Maknanya ni nasab. Sebab apa? Sebab baris fathah. La tukhlif. jazam. Sukun. Kalau la ni baris sukun, lepas itu isim fi'il baris sukun, kita terjemahkan janganlah. Jangan. Jangan tak boleh terjemahkan tidak. Ada beza tak? Kalau kata tidak engkau menyalahi dengan janganlah engkau menyalahi. Beza. Apa beza? beza. Tahulah, kita terus tahu beza dia tak sama. Satu penyataan, satu lagi tu larangan. Macam tu. Ini larangan lah. Dia panggil juga apa tu la jazam tu di larangan. Banyak lagi. Allah. Macam mana ni? Kita dah pukul 12 ni macam mana? Siapa yang perlu tinggalkan tak apa, tapi boleh tak saya teruskan je? Boleh. Boleh. Siapa yang perlu ada kerja lain ke apa, silakan, jangan risau dan tak payah macam minta izin ke apa kan, saya dah izinkan, blanket approval. Tapi siapa yang nak stay, habiskan, silakan juga. Baik, liqaumin. Bagi suatu kaum. Bagi suatu kaum. Jadi huruf ja. Okey. Ma yash'uruna. Tidaklah mereka menyedari. Tidaklah mereka menyedari. Ma. Fi qalbin. Dalam hati. Dalam hati. Huruf ja. Wa antum. Hal. Dan Sedangkan kamu. Sedangkan kamu. Hal. Kalau wa tu hal, kita kata sedangkan. Innamal masihu. Innamal masihu. Sesungguhnya Tidak lain. Ya, Tidak lain. tidak lain. sesungguhnya
innamal masih. Yes. Masih. Minal kafirina. Daripada Daripada orang-orang yang ingkar. Orang apa pula tak keluar dakwat tu? Daripada orang-orang yang ingkar. Ni huruf Ja. 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 Baik. La takun. Huruf nampak ni baris, sebenarnya dekat sini baris ada baris sukun. Tapi tinggal. Ya, betul Kak Rosna. Jangan Janganlah Janganlah kau engkau menjadi. jadi ni huruf jazm. jazm. Summastawa. Kemudian Menuju oleh ia. ia kemudian telah menunjuk Kemudian Telah menuju oleh menuju oleh ia ila khairin. kepada kepada sesuatu yang kebaikan. Kebaikan. jar Jar. Inna Ibrahima. Sesungguhnya Sesungguhnya. sesungguhnya Bahawasanya anna. Anna sesungguhnya. nasab Ibrahim. nasab Huruf apa? Huruf nas. nasab Baris atas tu kan. Qad salafa. Benar-benar telah berlalu oleh ia Telah berlalu oleh ia. Bi ayatin. Dengan ayat ada ayat. Tengok konteks ataupun kepada dengan pada hurufnya huruf Jar. jar. Alhamdulillah. Habislah latihan ni. Baik. Jadi besok kita masuk topik baru. Habis huruf bahagian yang pertama ni dah selesai. Kita tak boleh cerita lebih-lebih ni. Sial nanti orang ingat balik. Habis dah kita hujau. Mana dah selesai .